Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada followers Tabung Haji Travel, selamat petang. Kita sembang santai bersama sedikit perkongsian ilmiah insya-Allah bersama dengan kami, saya Syahrizal bin Ali dan sahabat saya Tuan Haji Asfar yang kejap hilang, kejap ada, kejap macam sikut ni. Dia semua benda dia buat, sebab tu jadi macam tu. Kan? Bersama dengan kita insya-Allah kita akan kongsikan sedikit mungkin tips-tips umrah, kemudian kita akan kongsikan dengan package-package Tabung Haji Travel yang ada. Juga banyak package-package yang masih lagi available, yang ada tak banyak, terutamanya bersama personality dan yang lain-lain lah. Okey, baik. Hari ni kita nak cerita sikit lagi tentang package-package kita. Okay. Yang mana package-package kita ni banyak menawarkan semuanya lah. Untuk package yang full board. Orang banyak tanya, package umrah ni satu apa? Kita ada dapat satu feedback daripada jemaah lah. Yang baru saja pergi dengan umrah charter kita. Kenapa? Dia kata tak tahu tabung haji ni sediakan umrah apa. Dan program yang sangat baik, dia sangat berpuas hati dengan yang MH charter kita bersama dengan personality yang lepas bah. Alhamdulillah feedback yang kita baca. Sebab apa bah? Sebab macam-macam program kita buat bah, macam-macam program kita buat. Kita buat program usrah. Kita buat juga bersama dengan Ustaz program di Mekah, program khas di Mekah, kemudian lawatan ziarah di Mekah, 4 kali umrah pak. 4 kali umrah bang? 4 kali umrah, betul, Alhamdulillah. 4 kali umrah, kemudian kita buat ziarah, kemudian ada makan di ladang kurma pak. Makan di ladang kurma bang? Makan nasi Arab. Makan kurma je bang? Nasi. Makan nasi bang? Kan nasi, keropok tak ada keropok. Keropok tak ada? Tak ada keropok. Keropok dah. Keropok kalau ada sedap kan tu bang? Okey, betul. Okey. Untuk ada soalan tu bang. Ada soalan kita bang. Kita baru nak cerita ni. Okey, insya-Allah daripada Syarf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Saya Puan Syarifah dari Kelantan. Ya. Nak tanya pasal badan haji bang tahun ni bang. Badan haji, Allahu Akbar. Badan haji Puan Syarifah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Syarifah, kita doakan semoga Puan Syarifah diberkati dan dirahmati Allah selalu insya-Allah. Dan dijemput Allah untuk menunaikan haji dan umrah insya-Allah bersama dengan ahli keluarga. Insya-Allah. Untuk pertanyaan berkaitan ke pasal badal haji ni, kita setakat ini tak ada lah bah. Semenjak lepas COVID tu, ya betul. COVID. Lepas COVID tu sebabnya mereka yang hanya menunaikan haji sahaja dapat dapat masuk bersama. Kalau syaratnya kita kena ada kad nusuk. Kad nusuk ni hanya dibekalkan bagi mereka yang mengerjakan haji pada tahun itu sahaja. Sangat-sangat ketat kalau kita cerita haji ni sangat-sangat ketat. So insya-Allah nanti bila dah kembali dah datang kemudian nanti insya-Allah mungkin ada peluang dan ruang untuk kita buat pada haji balik semula. Tapi setakat ini kita hold dululah untuk kita terima pendaftaran baru bagi mereka yang ingin menaikkan badal haji. Betul. Okey. Sambung balik lah. Ladang kurma berlambut. Ladang kurma. Okey, sampai ladang kurma. Makan nasi bang. Makan nasi kita. Okey. Sebenarnya kita nak ceritakan pada mulanya kita untuk package MH Charter ni ataupun penerbangan MH Charter ni adalah penerbangan yang kita sewa khas. Sewa khas bang. Menggunakan penerbangan Malaysia Airlines. Menggunakan Malaysia Airlines yang mana penerbangan ni untuk jemaah-jemaah tabung haji travel sahaja. Jemaah tabung travel je kan? Kita akan sambut bermula daripada kita punya kaunter tabung haji travel di KLIA, yang mana kita tabung haji sahaja, tabung haji travel sahaja yang mempunyai kaunter khas. Alhamdulillah. Kaunter khas untuk kita menyantuni Diyufur Rahman. Kita ada sejak daripada Malaysia lagi
Kita dah ada tim-tim kita. Tim kita dah sambut. Dah Kita tak ada macam itulah ustaz yang nak pegang, itulah ustaz yang nak bawa, itu ustaz yang nak check in, itu ustaz nak angkat barang semua tak ada. Kita ada kumpulan-kumpulan khas yang akan membantu insya-Allah semua jemaah di setiap stesen-stesen yang ada. Okey. Kalau di airport KLIA kita akan ada tim penerbangan. Tim penerbangan akan sambut, kemudian akan menyantuni Diouf Rahman, akan mula dengan check-in, kemudian akan bantu untuk akan berikan taklimat dan sehinggalah bantu untuk check-in. Okey. Setelah itu kita akan terbang ke Tanah Suci, sama ada program yang kita ambil sama ada pergi ke Mekah ataupun pergi ke Madinah. Berkaitan pergi ke Mekah dan pergi ke Madinah ni, tipsnya untuk boleh kongsikan pada petang ni, bagi mereka yang first time, kami menyarankan, kami mencadangkan untuk pergi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Kenapa? Pergi ke Madinah dululah. Jawapannya apa? Kenapa? Supaya badan kita biasa dengan suasana dan cuaca di sana. Suasana dan cuaca di sana tu berbeza sikit berbanding dengan Malaysia. Mereka di sana berangin dan berangin berangin banyak angin apa? Banyak angin sebabnya apa? Kita ni sekarang ni dah hujung tahun dah. Oktober, November, Disember, Januari, Februari ni musim yang sangat hot. Musim yang sangat hot. Angin udara dia kuat lah. Orang cakap sejuk lah. Tiupan angin kencang. Tiupan angin Kita ada angin dah padam ada. Tapi kadang-kadang masuk juga angin kan. Jangan masuk angin sebanyak Masih masuk angin keluar asap keluar asap. Allah. Betul. Okey. Okey, kemudian apa Raja ni macam mana tu? Apa Raja? Kena masukkan lagu tu kat sini. Baru dia nyanyi kat sini kan. Okey. Untuk package pemilihan package itu kita bagi tips. Pilih masuk Madinah dulu. Tapi kalau bagi mereka yang dah biasa dah 2-3 kali kan, dah 2-3 kali boleh terus menaikkan umrah terus. Maksudnya kita akan daripada Malaysia kita akan bermikot terus di Kuala Manazil, iaitu atas kapal terbang, dan kita turun kat situ dan terus menaikkan umrah masuk Mekah. Contohnya untuk tarikh pada Profesor Madya Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar ni pada 3 Disember ada komen daripada Yati Muhammad Design. Baru balik dengan package hijrah sebulan yang lepas. Terbaik. Alhamdulillah. Semoga Allah menerima ibadat-ibadat Puan Yati Muhammad Design dan jemaah-jemaah lain dan umrah yang makbul insya-Allah. Amin. Dan dapat menaikkan umrah dan haji nanti insya-Allah bersama-sama dengan kita lagi insya-Allah di masa akan datang Bila kita pergi ni memang seronok. Memang kita pergi umrah ni memang seronok lain macam rasanya. Rindu je. Baru je balik rasa rindu je. Macam ni kami ni dah rindu sangat dah ni. Betul lah tu. Dah rindu sangat ni musim-musim macam ni, musim-musim yang hot. Okey. Sebelum hot kita cool. Kita raikan mereka-mereka yang join ni. Ramai yang join kita ni. Allah, terima kasih bagi mereka yang join. Nak sebut satu-satu ni. Ramai ni. Terima kasih yang join. Ibu Ademin Mila, Filosofiku, Baidah Putih semua ni, Masya Allah. Syarisa, Kak Jas. Kekal bersama kita. InsyaAllah kita akan kongsi banyak tips-tips Tip-tip. Kemudian kita akan ceritakan package-package yang kita sediakan Betul. InsyaAllah kita akan kongsi. Follow, share. Sebab ada bagi mereka yang follow akan dapat tahu info yang lebih cepat. Contohnya sekarang ni ada sebelum ni bertanya berkaitan khusus haji dah mula ke. Okey, kita akan kongsikan jadual-jadual daripada Pak Azlina Pat. Hotel di Mekah di mana? Okey. Menjawab kepada soalan Pak. Okey, menjawab pada soalan kita untuk MH Charter, contohnya untuk package umrah bersama personality Datuk Dr. Izhar ni pada 3 Disember ni. Okey, kita menawarkan 4 package. Kita menawarkan 4 package, iaitu package hijrah, Baiduri, Nilam dan Topaz. Okey, package hijrah ini yang akan duduk di Mekah, duduk di Mira Ajiat dan di Madinah duduk di Concord. Concord Hotel Madinah. Kedua-dua Mekah dan Madinah untuk package hijrah ni 300 lebih kurang 300 meter sahaja anggaran. Tapi kalau jalan tu lebih kurang, kalau ikutkan saya tadi dalam 10 minit dah. 10 minit lebih kurang. Perjalanan
biasalah. Perjalanan biasa 10 minit. Sekejap je sampai. Sebenarnya kalau ikut sampai ke dataran lagi dekat. Lagi dekat bang. Tak sampai. Berapa minit saja, 3-4 minit dah sampai dataran. Sebab sekarang ni kalau ikut dan Mira Ajiat itu, package ini package full board yang mana kalau bersama dengan personality ni akan ada ceramah-ceramah umrah, ceramah-ceramah khas bersama personality kita. Dan makan full board. Dekat situ ada, alhamdulillah, kita ada chef daripada Malaysia yang masak dekat Chef dari Malaysia bang. Chef daripada Malaysia duduk di Mira Ajiat tu. Ada 2 orang. Salah seorangnya adalah bekas chef daripada hotel KLCC. So makan situ memang sedap. Makan mantap. Ya, macam-macam ada. Allah. Sebab itu kalau balik daripada ni memang susah nak turun. Macam saya ni, ni memang dia jarang duduk kat Mira Ajiat. Dia duduk nanti di hotel yang tinggi-tinggi. Kan? Macam kita dia. Kita datang juga. Kita datang. Tapi sahabat saya ni baik, alhamdulillah, dia ziarah. Tapi orang yang duduk macam saya ni duduk di Mira Ajiat aja dia kan. Susahlah nak turun dengan badan dia kan. Makan ayam ada, udang ada, ketam ada. Semua dihidang. Setiap hari tu ada beza-beza. Ada sambal apa tu, masya-Allah. Memang seronok. Sambal belacan pun ada bang. Sambal belacan ada, sambal kicap ada, keropok ada. Kadang-kadang dia buat pula nasi impit pagi. Dengan Kuala Lodeh. Ni cerita kat Mekah ni, bukan cerita kat Malaysia. Kat Mekah bang? Mekah ni. Cerita hari Khamis bang. Cerita Khamis. Tabung haji punya cerita ni. Ni bukan sembang ni. Betul-betul punya. Betul punya. Bukan cobaan bang. Bukan. InsyaAllah. Masak lemak ketam. Tengok tu. Haji Yati ni pengalaman. Ada macam-macam ada. Kadang-kadang dia buat ketam tu. Garing-garing dia goreng ni apa. Gigit. Tahu dah 5 ekor ketam dah habis. Jangan jalan macam ketam dah. Okey, itu package hijrah. Sangat seronok. Duduk dekat. Lepas tu kalau kita solat ni, kita sarankan untuk pergi solat ke masjid. Betul. Memang solat dekat masjid. Memang seronok. Sebab dekat. Kat mana lokasi tu bagi mereka yang tak tahu? Kalau tahu dekat Lee Meridian ataupun duduk di istana, depan istana. Depan istana Saudi. Di berhadapan. Sangat dekat. Tak jauh lah bang. Tak jauh. Allah. Seronok kalau duduk situ. Okey, itu kalau package hijrah. Package hijrah ni kalau ni dia package kita paling rendah lah. Banyak kita yang kita tawarkan harga 6,990 ada, tapi untuk package pada tarikh 3 hari bulan November 3 hari bulan Disember ni bersama Dr. Izhar, kita bulan November Disember ni harga dah mula naik. Harga hotel-hotel dah mula naik. Harga penerbangan pun mula naik. Sebabnya permintaan tinggi di negara-negara yang lain. Sebab itu mereka mula menaikkan. Sebabnya tempatnya terhad. Sebab itu dia orang akan naikkan harga biasa. Tambahan pula bang, dah nak cuti sekolah bang. Cuti sekolah. Musim sejuk lagi. Sebab itu orang suka pergi November, Disember ni. Bagi mereka yang tak tahan, seronok kalau nak bawa anak-anak kan. Tak tahan panas lah. Cuaca. Tak tahan tak bagi jelas bang. Cakap je terang. Assalamualaikum Muhammad. 04 salam ustaz. Waalaikumsalam ustaz. Waalaikumsalam. Berapa jarak berapa? Kita doa dulu Muhammad dulu, semoga Allah merahmati dia dan berkati dan sampai hajat untuk mengerjakan umrah insya-Allah bersama ahli keluarga dan semua kita semua insya-Allah. Amin ya Allah. Okey, untuk hotel berapa meter? Hotel kita paling dekat sekali kita cerita paling dekat sekali adalah Clock Tower. Clock Tower kita ada 2 package. Yang hilang Clock Tower kita ada 2 package, iaitu package Nilam dan package Topaz. Package Hijrah, package Topaz lebih kurang dia sendiri bangunan tu, Clock Tower tu sendiri bagi yang first time belum ataupun belum ada pengalaman first time. Clock Tower itu sendiri berada di pekarangan Masjidil Haram. Bermaksud bila turun saja lift dia dah boleh solat. Dah boleh solat di dataran ya.
boleh solat ni berjemaah dengan Masjid Haram. Masjid Haram. Itu kelebihan. Itu yang paling dekat. Kalau katakan ini hijrah ini pun 300 meter sahaja. 300 meter ni lebih kurang 8 ke 10 minit perjalanan kaki lah. Yang biasa lah ya, kita kira orang tu. Tapi kalau orang muda 5 minit pun tak sampai. Dekat, sangat-sangat dekat. Dikelilingi pelbagai macam-macam kedai-kedai. Lepas tu Tawaf kidai. Tawaf kidai. Tawaf kidai macam-macam ada. Okey. 300 meter saja. Kita tulis kalau dia tulis paling jauh tu itulah 300. Dia tulis 250 hingga 300 meter. Tabung haji tulis 300 meter. Gitu tabung haji. Kadang-kadang ni kekuatan kita berbeza-beza, Pak. So kita ambil tabung haji tak menjanjikan mana manis. Kita cerita yang betul-betul. Supaya sampai kat sana kita tak expect tinggi sangat. Okey. Package hijrah ni package ekonomi package budget hotel. Bajet kalau kata nak pergi, nak sampai, lepas tu nak urusan daripada tabung haji, nak lebih kepada ibadat, tak berapa nakkan pentingkan keselesaan sangat, tapi nak pentingkan ibadat, boleh pergi bersama dengan package hijrah. Tapi hijrah pun tak jauh, bang. Tak jauh. Sebenarnya itu bagi tabung haji, ayat tabung haji. Sebenarnya tabung haji contoh tabung haji ni dia tak sediakan package 5 sebilik, 6 sebilik untuk package murah. Dia tetap 2, 3, 4. Mengikut standard hotel. Kita tak buat macam tambah katil jadi 5, jadi 6 untuk package. Lepas tu duduk di Aziziyah. Sendat. Apa tu? Sempit. Sempit. Ni memang ramai sangat. Betul. Sebenarnya tak selesa. Kan nak pakai toilet. Kita nak pakai toilet. Penting tu sebabnya nak pergi ke masjid kan. Ya, betul. Contohnya ada package-package ni tips saling sambil-sambil tu kita share tips Kalau kita cari package cari package yang kalau boleh janganlah terlalu jauh sampai duduk di Aziziyah. Duduk di Aziziyah tu jauh tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak tunaikan umrah susah. Kita nak pulang ke masjid susah. Kita pergi umrah tu kenapa? Kita nak tunaikan ibadah. Kita nak kejar pahala. Sebab apa? Kita ni dah banyak dah kita pelbagai ujian. Betul, so sumbang dosa banyak. Kan? Kita sana minta so ke waktu kafarah minta. Kita Allah Taala. Kita sampai kat sana, itulah masa kita nak perbanyakkan perbanyakkan amal ibadat kita. Bang, soalan bang daripada Alia. Cik ataupun Puan Alia, package 12 hari bulan 4. Bulan kalau 4. tak silap saja selepas Ramadan. Kita ada Syawal. Kalau katakan Syawal. Kita bagi Syawal bang. Sampai bulan 2 April. Balik 2 April, 24 Mac. Kalau sehingga April lah bulan 4. Pergi pada Syawal 24 Mac. Selepas tu April lagi tak ada dah. Tak ada dah. Pasal tu kita nak buat haji dah. Dah masuk operasi haji. Kan? So kita adalah tu sampai Syawal saja. Harga berapa bang? Okey, kalau untuk itu harga dia murah. Package hijrah ni sebabnya ni berbanding dengan package harga-harga lain 8,000 lebih, untuk hijrah 7,890 je untuk tarikh ni. Maksudnya kita sambut Syawal ke sana. Sambut Syawal di sana. Sangat seronok. Pengalaman tu bang. 2 April betul. Kalau nak bezakan orang kalau kita kongsi kat sini Pak. Orang Saudi, orang-orang Arab kan, hari raya mereka tak macam kita. Sebulan raya bang. Mereka Ramadan tu hari raya. Ramadan tu hari raya. Ramadan tu macam hari raya. Ramadan tu raya bagi dia orang. Tapi besoknya kan dah bila dah takbir tu, takbir dia orang beza apa? Tegak dia tak macam kita dayu. Tegak memang. Tegak dia. Lepas tu dia takbir, lepas tu dia balik dah. Lepas semayang raya dah balik balik dah. Tak makan kuih raya bang? Tak ada kuih raya. Kuih raya tak ada. Tak ada kuih raya. Tapi suasana tu sama beza. Untuk orang Malaysia, waktu tu lah kita kerja buat ibadat. Betul. Waktu tu kosong tu. Orang Saudi tak ada. Maksudnya tawaf tu tak ramai. Tak ramai. Masa tu kita kejar peluang. Kita ni jangan datang. Masa tu kita kejar. Tu tips je. Bagi mereka yang nakkan buat puas, pergi Syawal. Tapi kalau first time nak rasa umrah
pada bulan Ramadan, Ya. silakan. Silakan. Terutamanya bagi yang baru-baru tu nak rasa umrah sambut Ramadan di sana. Sambut Ramadan. Ada kita yang 1 hari. Ada bang. Ada. Bang, kita jawab soalan bang yang Ada. sambut Ramadan tadi tu. Ada. Daripada ZB. Ada tak package 22 hari? Kita ada, ada. paling hampir 18 hari insya-Allah. 18 hari. Kita ada umrah Ramadan sebulan pun ada. Cik ataupun tuan ZB. Kita doakan Cik ZB semoga dapat dirahmati Allah dan dapat menunaikan umrah bersama. Okey, untuk umrah Ramadan kita ada umrah pra Ramadan, yang mana pra Ramadan tu maksudnya kita sambut Ramadan ataupun seminggu Ramadan di sana. Ataupun kita awal pertengahan Ramadan, dan kita ada akhir Ramadan. Manakala juga kita ada umrah sebulan Ramadan. Sebulan Ramadan. Mana yang berminat? Jadi siapa-siapa yang berminat boleh terus ke profil di bio kita, profil bio, atau klik iniumrah.tsts.com.my. Ya, betul. Kalau tanyakan bagaimana nak buat tempahan ni, ni dah berminat ni cerita ni. Bagaimana nak macam mana nak ni kita ada banyak saluran. Okey, satu saluran boleh pergi ke website kita. Dalam website kita boleh buat pemilihan tarikh, kemudian pemilihan package, kemudian boleh terus buat pembayaran bayar sekarang. Boleh pembayaran terus booking. Lepas tu kemudian bawa resit tu, kalau kata nak secure seat tu cepat-cepat, bawa resit tu baru pergi ke pejabat cawangan. Selain tu kita ada 12 pejabat cawangan yang ada berdekatan dengan negeri-negeri yang berhampiran. So boleh pergi. Nanti di hujung nanti kita akan kongsikan pejabat-pejabat cawangan yang ada bersama dengan nombor-nombor telefon untuk dihubungi. Okey, daripada Puan Nur Fahizah Muhammad Nur. Assalamualaikum Ustaz. Kalau pakai hijrah memang guna mutawif dari Indonesia ke? Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Nur Hafizah, semoga Allah merahmati Puan Nur Hafizah Muhammad Nur dan dapat menunaikan umrah lagi dan bersama-sama mengaji umrah. Okey, setakat ini kita memang membawa ada operasi kita kita ada bawa guru agama yang menjadi pakar rujuk kita daripada Malaysia. Okey, ini kita gunakan sebaik mungkin. Selain daripada itu juga, mutawif ini kita panggil mutawif Indonesia ini sebagai penunjuk arah. Dan juga mereka juga arif. Boleh dirujuk juga. Sebab mereka ni tinggal di sana. Mereka tinggal di sana. Kadang-kala kita daripada Malaysia bila sampai kat sana, kita kenapa operasi macam tu? Kenapa bila daripada Malaysia kadang-kala jalan sini tutup, lepas tu tempat sini tak tahu, lepas tu nak bercakap dengan ni, tempat makan kat sini tutup. Sebab itu kita pakai orang Indonesia lokal yang ada kat sana. Kita kalau kat Kuala Lumpur orang daripada kalau lama duduk Terengganu, datang Kuala Lumpur 6 bulan dah berubah jalan. Sebab itu kita betul. Kalau macam ni boleh jumpa penyu. Kalau tu kat Terengganu kat Terengganu. Okey, sebab itu kita pakai menjawab tadi Kak Puan kata kenapa kita pakai Indonesia. Indonesia tu mutawif tu juga boleh antara ustaz-ustaz mereka juga ustaz-ustaz juga boleh membawa kita untuk tunjukkan dekat kita supaya ni operasi kita lebih mudah. Salam pada Puan Noriah Kasim. Salam Puan Tuan. Waalaikumsalam. Berapa harga package umrah Ramadan? Okey, kalau umrah Ramadan harga kita bermula 8,790 sahaja tahun ni. Murah. Sebelum-sebelum ni harga dekat 10,000, tapi alhamdulillah dengan kita ada penerbangan MH Charter ini full board maksudnya katakan pra Ramadan kita ini separuh kita jumpa pada 18 Februari kita Ramadan, betul? Betul. Okey, contohnya kita ada penerbangan 9 Februari pergi balik pada 19 Februari. Maksudnya kita ada satu malam Ramadan di sana. Yang ini package yang kita tawarkan adalah nilam. Seawal ini paling awal sekali. Paling awal sekali iaitu package nilam ini duduk di Hajjah Movenpick. Duduk di Clock Tower Hajjah Movenpick dan di Madinah Anwar Madinah Movenpick yang mana 50 meter ataupun 30 meter. Kalau 11 Februari bang? Okey, kalau 11 Februari harga 8,790 sahaja. Masya-Allah murah. 8,790 pada Ramadan. Masya-Allah. Ramadan. Biasa Ramadan harga dia
Tinggi. Sebabnya macam ni. Okey, saya kongsikan dekat sini. Kenapa Ramadan selalunya mahal? Sebabnya sebelum ini operasi ataupun ada lagi masih yang menggunakan hotel-hotel, dia menggunakan stack harga seminggu awal. Itu kita kena bayar seminggu tu. Contohnya walaupun kita duduk 2 hari. Kita duduk 3 hari atau kita duduk 1 malam, kita tetap kena bayar bare cost tu untuk seminggu tu. Dia kira macam tu dulu. Tapi sekarang ni dah banyak perubahan dah. Kita dapat dah ni by ni. Harga kita pun dah mula 8,790 sahaja. Murah tu bang. Murah bang. Makan 3 kali bang makan 3 kali. Tapi bulan Ramadan jangan makan. Siang tak boleh makan bang. Siang tak boleh. Jangan makan siang pula. Kita kalau sampai Ramadan ni tu macam contoh duduk nilam ni tadi. Okey, nilam sebenarnya package nilam ni duduk di Anwar Madinah Movenpick. Dia ni bersama dah dimasukkan train. Package ni dah termasuk train 4 kali umrah. 4 kali umrah walaupun Ramadan. 4 kali umrah. Ya, betul. Macam mana 4 kali umrah? 1 umrah wajib. Macam contoh ini penerbangan Coolmate Coolmate, kemudian dia akan masuk dia masuk Madinah. Maksudnya masuk ke Madinah, duduk 3 hari ziarah dalam, iaitu ziarah Rasulullah, kemudian pergi ke Masjid Awan, kemudian ke Masjid Ali, Masjid Abu Bakar. Pernah tengok tak? Yang beratas tu kubahnya hitam, kemudian ada sirahnya di mana Rasulullah SAW pernah duduk dan solat berhajat di situ untuk memohon hujan. Kemudian Rasulullah pernah mengimamkan istiqamah. Ya, betul. Ada Masjid Abu Bakar, Masjid Awan tu macam mana bentuknya, hitam. Masjid Ali di bahagian depan. Ada macam sirah kat situ. Masjid Ghamamah. Kenapa Ghamamah tu? Waktu tu datanglah. Daftar. Apa itu? Itu adalah tempat yang mana setelah kewafatan Rasulullah SAW. Kemudian selepas itulah sistem khalifah wujud. Yang melantik Saidina Abu Bakar sebagai mengetuai umat Islam, khalifah ketika itu. Di mana tempatnya? Kat situ. Jom kita pergi. Daftar segera. Sangat seronok. Kenapa berbezanya umrah Ramadan ini seperti apa, Pak? Kita cakap ibaratnya barang siapa yang menunaikan umrah di bulan Ramadan, perumpamannya ibarat mengerjakan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kita dah kongsikan sebelum ni, live sebelum ni juga. Sebab itu orang-orang Islam, orang-orang Saudi, orang-orang Teluk, orang-orang Arab, kebanyakan mereka menunaikan umrah pada waktu Ramadan. Mereka kejarkan Ramadan. Kenapa? Bayangkan kita pergi umrah, umrah solat saja di Masjid Haram dah 100,000. Gandaan tau, gandaan 100,000. Yang mana satu sahaja dah sebesar masjid sebesar apa? Gunung Uhud. Sebesar Gunung Uhud. Kalau dah 100,000, bayangkan. Dan itulah hadiah untuk kita dan yang boleh membantu kita amalan untuk menghadap amalan bekalan kita untuk kita bawa untuk berjumpa pada akhir nanti, bertemu Allah Azza wa Jalla pada satu hari nanti. Yang itulah bekal kita yang kita akan bawa. Bang, daripada ZB bang. Ya. Terima kasih. Daripada ZB saya pun dapat mengetahui Indonesia kat sana okey je, dia orang sangat membantu. Ya, alhamdulillah. Ya, betul. Sana, sebab okey je dah. Sangat membantu, betul. Alhamdulillah. Mereka itu kebanyakannya memang lama-lama. Yang orang lama dengan kita, betul. Dia pun dah bertugas lama dengan Tamu Travel. Betul, so dia orang tahu selok-belok budaya orang Malaysia ni. Betul. Jadi dia orang dah, kalau rapat dengan dia orang, dapat ilmu banyak, lepas tu tahu paling penting sekali kan mana nak beli makan. Makan sedap kat mana, barang murah kat mana, dia orang tunjuk mana kan. Rapat-rapat. Sebab itu kalau kita pergi umrah, kita pergi mana-mana pun lah kita pergi sekolah pun sama. Kita nak dapat ilmu tu, kita kena rapat-rapat lah dengan ustaz-ustaz. Kita rapat-rapat dengan itu. Tapi saya baru nak start.
Kan? Rapat-rapat. Jangan duduk jauh-jauh. Bila duduk jauh-jauh tak dengar, lepas tu tak boleh tahu sirah-sirah yang ni. Kalau kita rapat, kita boleh tanya sendiri, ustaz, apa ni ustaz, apa ni ustazah. Tapi kita ada banyak program-program yang bersama ustaz dan ustazah. Contohnya macam 3 Disember ni masih lagi kosong. Yang tak banyak, tapi masih ada kosong. Kalau ikutkan package hijrah dah banyak penuh. Package Baiduri, Nilam masih ada kosong, dan Topaz ada sedikit kosong. Package ini package 4 kali umrah. Semua kita kebanyakan 4 kali umrah. Tetapi tabung haji sekarang ini, tengok kalau sebelum ni kita ada feedback yang katakan terlalu padat, menyebabkan tak ada nak rehat. So kita tengok kalau kata umrah, kita dah buat umrah besok, umrah wajib besoknya tu insya-Allah kita akan rehatkan dulu. Kita akan rehatkan dulu. Bang, daripada Puan Suhaida Ida, insya-Allah akan berangkat umrah bulan 11 nanti dengan tamu itu apa? Alhamdulillah Puan Suhaida Ida, insya-Allah semoga Allah merahmati dan menerima ibadat yang akan dikerjakan bersama keluarga-keluarga dan mendapat umrah yang makbullah insya-Allah. Okey. Disebabkan nak pergi gitu, terima kasih follow yang join terima kasih follow. Terima kasih follow. Betul. Yang join itu terima kasih banyak follow dan juga tap screen insya-Allah. Betul. Okey, selain daripada itu kita dah cerita dah umrah. Okey, kita ada package hijrah Baiduri. Okey, hijrah tadi duduk Mira Ajian dan duduk di Concorde 300 meter kedua-duanya full board. Kemudian kita ada package Baiduri. Package Baiduri ni duduk di Ilaf Masyair, iaitu orang selalu sebut Safwa. Dia berhadapan Safwa. Depan Safwa tu ada jambatan, lepas tu dekat dengan jambatan tu. Itu namanya sekarang, dulu Ilah Masyair, tapi sekarang dipanggil Prestige Ilah Masyair. Prestige. Prestige. 5 bintang juga. Sangat selesa dan tak jarak jauh, dekat, dan ada pelbagai surrounding tu, sekitar tu pelbagai, ada aiskrim, kedai-kedai. Ada kedai. Tu saya seronok cerita tu. Depan dia tu ada kedai murah, ada dekat aiskrim, ada jual kebab. Allah. Ayam pusing pun ada. Seronok situ. Bang, daripada Puan Nurah Kasim. Puan, harga umrah akhir Ramadan harga masih sama ke? Okey. Akhir Ramadan memang berbezalah. Akhir Ramadan ni macam kita cakap, orang Saudi sendiri yang akan memenuhi kawasan itu. Ada teluk. Orang teluk daripada awal Ramadan dah mula masuk dah. Tetapi kalau pada akhir Ramadan ni, dia macam musim haji. Tapi bagi mereka yang ingin menunaikan haji, kami sangat sarankan mereka untuk cuba umrah akhir Ramadan. Kenapa akhir Ramadan ini vibe dia sangat berbeza. Ramadan, Allah seronoknya mereka merebut-rebut untuk menyaji kita tahu waktu nak berbuka. Mereka ni panggil kita, orang berebut-rebut sampai macam nak bergaduh pun ada. Tapi orang Saudi, orang Arab ni dia memang macam tu, mereka gasar sikit. Tapi mereka baik. Hati baik. Macam ustaz kita. Macam ustaz kita kan. Allah, dia memang hati baik. Macam tu. Okey, untuk akhir Ramadan ni kita ada 2 penerbangan, iaitu untuk 5 Mac masuk Jeddah dulu, kemudian ada tawarkan 2 package, iaitu package hijrah dan package nilam. Harga bermula 14,000 sahaja. Sebelum ini kita 30,000. Berapa hari bang? Iaitu package kita 17 hari. Masya-Allah, 17 hari. 17 hari, 16 malam. Memang puas hati buat akhir Ramadan. Ini betul-betul pukul akhir Ramadan. Betul-betul Betul-betul punya. Kita buat set tu sebelum ni masuk terus akhir Ramadan. Akhir Ramadan. Ni sambut Syawal lah bang. Belum lagi. Jadi maksudnya 17 hari 16 malam. Puan Nurah Kasim kalau berminat boleh isi beg kuning di bawah ataupun terus ke profil di bio kami. Tempat tak banyak. Kita boleh buat semakkan nanti. Dia untuk akhir Ramadan kita ada 2, kita buat variasi 2 untuk buat pilihan. 17 hari 16 malam untuk masuk Madinah dahulu.
Kemudian penerbangan kedua pada 8 Mac. 8 Mac. 8 Mac akan masuk Mekah dahulu. So yang ini kita akan rasa bagi mereka yang first time tapi nak akhir Ramadan, first time masuk Madinah dulu. Ambil flight yang 5 Mac. Tapi first time dah banyak kali pergi. Pergi masuk Mekah dulu. Pergi masuk Mekah dulu. Dah pernah pergi banyak kali dah, boleh masuk Mekah terus. Okay, Allah. Bang, daripada poin ataupun cik dia, kalau ziarah tu selalunya apa bang? Okey, ziarah. Okey, tabung haji kita akan ziarah kebanyakannya bermula jam 7.30 siang lah. Siang. Jarang kita buat malam jarang buat malam. Malam tu rehat dah. Pergi buat ibadat dekat masjid. Sebab apa? Pukul 7.30 tu cantik. Tetapi kalau boleh bagi komitmen yang baik. Baca satu tips tip untuk pergi ni. Selain daripada pakaian yang mencukupi, bawa ubat-ubatan yang mencukupi, kemudian bawa prescription doktor, lepas tu bateri charger, power bank bawa. Kami nasihati bawa atucara yang dibekalkan oleh pejabat cawangan. Pastikan print, print atau cetak dan bawa bersama. Telaah dulu. Telaah dulu. Jemaah yang baik dan terbaik yang saya sangat puji kalau boleh mereka plan ibadat tu. Macam mana tips dia? Saya contoh. Contohnya kita sampai masuk ke Madinah dulu. Okey, contoh kita masuk ke Madinah. Hari pertama Kuala Lumpur ke Madinah. Sampai ke Madinah, besok kita dah tahu dah kita akan ziarah dalam. Okey, ziarah dalam keluar daripada pukul 7, 7.30 kita jalan, kemudian terus ziarah sampai tengah hari. Okey, daripada tengah hari itu kita akan solat tulis. Kita tulis solat zuhur di masjid. Lepas tu apa nak buat? Sedekah berapa ringgit kalau cantik. Tulis apa yang nak sedekah. Kemudian apa ibadat? Okey, masuk ke masjid. Apa ibadat nak buat? Solat taubat, solat ini, nak baca surah ini, sampai ke bawah ni. Daripada juzuk ke berapa sampai akhir kita punya kalau dapat plan macam tu, akhir kita punya umrah kita dapat 30 juzuk. Masya-Allah. The miracle-nya kalau sampai kat sana, kebanyakan saya perasan saya ni pun kadang-kadang baca pun terbabah juga. Tapi bila sampai kat sana, seperti Allah nak jaga ayat-ayat Allah itu sendiri. Kita baca tu macam lancar je. Macam boleh je. Tapi kita nak buat. Itu baca. Masalahnya tak nak banyak tengok kedai. Kedai tu pun buat juga. Contoh, besoknya kita akan ziarah luar. Ziarah luar. Lepas Madinah tu, lepas ziarah dalam atau petang sampailah program kan kita susun apa kita nak buat. Kita nak sedekah berapa, kita dah tahu banyak ni. Lepas tu okey, kita nak solatkan taubat, kita solat hajat berapa kali, kita nak buat solat hajat di Madinah berapa kali. Solat untuk hajat untuk siapa, hajat untuk mak bapak, hajat untuk ni, kita buat dah. Kita dah tulis. Mana kata ada diary lah. Susun mengikut atur cara. Mengikut atur cara. Kodrat masing-masing lah. Baru kita tahu puas hati. Sebabnya bila kita buat contoh kita buat haji, besok kita nak buat pergi haji, kita dapat manfaatkan masa kita dan kita waktu kita yang kita macam contoh haji ni bukan semua orang dapat banyak kali. Lagi-lagi zaman sekarang. Kan sekali je dapat. Sebab itu kita manfaatkan betul-betul masa kita sampai di sana. Contohnya besok, selepas hari ni ziarah dalam, besoknya kita akan ziarah luar. Ziarah luar kita akan pergi ke Masjid Quba. Masjid Quba, okey. Masjid Quba tu apa? Masjid di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina mula-mula sampai di Madinah. Masjid pertama. Masjid di luar Yang pertama Rasulullah naikkan, kemudian Allah menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah merindui Mekah. Ketika tidak boleh memasuki Mekah. Dan dihalang. Allah menghadiahkan, jika ya Rasulullah ni, jika engkau berwuduk daripada rumah ataupun hotel lah, sekarang ni hotel lah kan, berumah, kemudian pergi ke Quba,
solat 2 rakaat di sana, kan? Ya. Seperti mana kita, pahalanya seperti mana kita menunaikan umrah. Begitulah Allah sayangnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia bang Mulia. Bang, soalan Ya, daripada okey. Puan Nur Azlina Kamis. 6990 direct flight ke? Oh, 6990 tu contoh yang tadi tu kan. Ya, 6990 ini kita ada pada 1 November. Ya. 6990 ni ada pada 1 November, yang mana penerbangan ini untuk Penang Dubai. Ya. Penang Dubai, kemudian masuk ke Jeddah dulu, iaitu masuk Mekah, dan kelebihannya kita ada free Taif Free tak? Ya. bermalam. Bermalam Alhamdulillah. Dan ada juga tidak bermalam. Ada yang tidak bermalam. Ada day trip. Tengok masa penerbangan sebenarnya. Kalau masa penerbangan itu sesuai untuk kita ziarah terus, kita akan ziarah terus. Ikut waktu arrival lah. Betul. Kalau ikut 6990 ni kita ada sekejap saya kirakan kita ada masih 1 2 3 tarikh. 6990 ini ada 3 tarikh, iaitu saya sebutkan iaitu pada 1 November. Kemudian kita ada pada 8 November. Okey. Dan kita ada satu lagi pada 7 Januari 7 Januari 2026 tahun depan. 2026. Ya 7 Januari ni, yang dua tu yang saya sebut awal tadi tu adalah daripada Penang. Tetapi kalau untuk yang daripada Kuala Lumpur, kalau berminat boleh tempah untuk 7 Januari menggunakan penerbangan Air Arabia. Dia akan transit lah. Maksudnya yang kalau daripada Penang ni, dia tak perlu turun Kuala Lumpur lah bang. Dia masih Malaysia. Malaysia. Masih. Maknanya kalau orang daripada Perak, Orang betul, utara. daripada Pulau Pinang, dia tak Betul. perlu turun KLA lah. Tak payah. Sekarang ni dia naik sebab terus dekat Bayan Lepas. Penang. Betul. Sebabnya situ pun international airport. International. Sekarang ni dah ada penerbangan daripada sana, kita grab. Untuk orang utara cepatlah. Mudah dah. Untuk orang Perak ke apa murah. Dah lah murah. Lepas tu mudah. Mudah pula. Dah murah. Lah mudah. Murah pula. Okey bang, daripada ya. Assalamualaikum Tuhan. Full board full board bang. Full board bang. Lupa cakap nanti orang tanya. Full board. Full board makan di Mekah, makan di Madinah. Full board rupanya. Ada orang tanya ala ini murah 6990. Lepas tu makan tu sarapannya macam orang cakap itu. Lepas tu itu lain bang. Ini dah murah. lepas tu betul. 3 kali makan. Masya-Allah, mana tak dapat booking cepat tuan. Boleh klik link di bio kami insya-Allah. Sila. Package yang kita tawarkan adalah package hijrah. Hijrah tadi macam saya cakap, duduk di Miraja, duduk di Concorde. Concorde. Daripada range ni 76. Salam Ustaz, yang naik kapal laut tu setahun berapa kali? Setakat ini baru sekali inilah. Okey, untuk kita doakan dulu Rinyan ni, semoga Allah merahmati dia dan dapat Rinyan ni semoga dapat menunaikan umrah bersama-sama ahli keluarga dan mendapat umrah himmatullah insya-Allah. Okey, untuk Tuan Rinyan ni, tuan ke puan ni, saya ni tak pasti. Okey, yang ini adalah julung kali kita buat umrah menggunakan kapal terbang. Kapal laut. Kapal laut. Dulu. Zaman dulu ada. Zaman dulu. Kapal lautnya 3 bulan. 3 bulan. Habis sekarang ni 14 hari je. Menuju ke Jeddah. Sekarang 2 minggu. Sangat sonok bagi mereka yang ingin rasakan kelainan. Ya, suasana Suasana. Nak ke suasana. Comel. Ni comel ni. Hot ni comel. Gana comel. Sebab tu dia akan melalui 14 hari. Kita akan berada 14 hari di atas kapal laut. Di mana di atas kapal laut tu sangat mewah. Bukan kapal kecil-kecil rasa goyang dak. Dia kapal besar tak rasa goyang apa. Dalam tu ada shopping, dalam tu ada kolam, dalam tu ada 3 restoran besar, dalam tu ada salon, dalam tu ada wayang, dalam tu ada water theme park, dalam tu ada
Tak tahu nak cakap macam-macam Macam-macam ada, macam-macam ada. Macam-macam Pilihan bilik ada, pun ada eh. macam-macam. Lain macam pergi umrah kali ni, bang. Bagi mereka yang ada masa, ada keinginan dan inginkan satu pengalaman yang baru, boleh. Ya, betul. Sangat menarik. Kita sangat tawarkan. Kemudian setelah sampai di Jeddah, Ya. kita tawarkan umrah, umrah nak pergi 3 hari ke, nak masuk nak buat umrah saja ke, lepas tu ada 3 hari, kemudian masuk di Mekah, Madinah 1 hari, 1 malam, ada yang nak masuk 2 malam, buat pilihan. Tambahan yang itu, Allah, itu seronok. Dah sampai Jeddah rugi kita tak buat umrah, kan? Allah. Betul. Sangat seronok bagi mereka itu. Okey. Okey, bang, daripada Neuro, package bermula dengan harga berapa tahun depan? Okey. Januari. Untuk Januari, alhamdulillah tahun ini banyak dah awal dah kita tawarkan. Package umrah tahun depan bermula 6,990 sahaja. Kalau yang lain-lain tu, kawan kita, sahabat-sahabat kita yang lain, kalau 690 dah dihewat oleh tajuk besar kan. Kita tabung haji tu 690 tu, insya-Allah full board, kalau package lain 690 tu dah lah bukan full board. Lepas tu duduk jauh, lepas tu ataupun Yelah, kita 3 kali makan, bang. Ada tiket penerbangan, ada lawatan, ada mutawif, ada kit umrah. Apa lagi nak? Sekarang ni trend saya nak cakap ni, perhatikan sekarang ni trend ada agensi yang menawarkan umrah sekali saja ataupun 2 kali saja. Selepas itu kena bayar. Tabung haji kalau dalam atur cara tu dia tulis 4 kali. Itu percuma. Dah termasuk dah. Untuk package hijrah dan nilam. Untuk topes dan nilam. Kalau tabung haji tulis ada gambar train tu, tu dah termasuk dah harga tu. Tak ada dah bayar lagi dah. Kalau tabung haji tulis kat situ Taif kat situ, dah termasuk Taif tu, free. Contoh macam kalau saya nak tawarkan, kalau mereka yang tanya kat saya, pendengar-pendengar ni sekarang lah sekarang ni kalau saya nak pergi ni, banyak sangat ni package, lepas tu harga macam-macam, mana satu nak ni. Okey, satu, kalau tanya saya sekarang ni kita pergi bersama personality ni, sebab jarang kita buat ni. Jarang buat. Kenapa? Tabung haji tak masukkan harga bayaran personality itu ke dalam package ni untuk ditanggung oleh jemaah. Tak. Ini dibayar oleh tabung haji, yang mana peluang untuk kita menimba ilmu bersama dengan murabbi ni. Mereka ini mempunyai ilmu yang banyak. Grab. Kenapa? Sebabnya ilmu yang ni, menuntut ilmu yang bagus, adalah direct, secara terus. Betul. Lagi-lagi kalau dapat ni, kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat ni kalau betul-betul nak menuntut ilmu bersama dengan Rasulullah, mereka duduk macam mana tau? Duduk kepala lutut bertemu kepala lutut macam ni. Ataupun Rasulullah duduk ni, semua sahabat-sahabat akan duduk macam ni, berhadapan macam tu. Berguru lah, berguru itu adab. Untuk menghadap untuk ni. Kadang-kadang sekarang ni kita memang banyak dah boleh dengar daripada TikTok, kita boleh macam media sosial macam-macam, kan. Tetapi sebaiknya yang didoakan adalah oleh malaikat adalah mereka yang dalam taman majlis ilmu, iaitu antara taman-taman syurga. Bang, terima kasih yang join tu, jangan lupa follow, bang. Okey. Yang join tu package kita betul, terima kasih. Ramai yang follow ni. Ratus-ratus. Tak sempat saya nak sebut nama satu-satu. Zainab, betul, alhamdulillah. Isenjal, Rahani Jantan, New Rocks, Rinyan, Nur Kamariah, Allah Lina Yusof. terima kasih banyak. Jangan lupa follow.
Okey, betul. Daripada Arif Nakiuddin, doakan saya dapat package umrah tabung haji. InsyaAllah kita doakan Haji Arif Akinuddin, semoga Allah merahmatinya dan memberkatinya dan menyampaikan hajat kita semua bersama dengan Cik Arif untuk menunaikan umrah bersama-sama insya-Allah bersama kita. Insya-Allah. Amin. Lina Yusof terbaik Ustaz. Terima kasih insya-Allah, semoga Lina Yusof dapat menunaikan umrah bersama-sama bersama ahli keluarga insya-Allah dan diberkati. Follow kami, follow dan share. Terima kasih. Ya betul. Okey. Seperti kita maklum tadi, kita ada menawarkan package 4 package, iaitu package Hijrah, package Baiduri, package Nilam, package Topaz. Semudah aja package untuk tabung haji. Ya. Daripada Nenas bang. Nenas umrah pula rasa. Itulah dah harga. Umrah tarikh ni masih ada kekosongan ke? 3 Disember masih ada. 3 Disember masih tak banyak tapi masih ada kekosongan. Kalau kata nak pergi bersama dengan Murabbi ni, Prof Izhar, Profesor Dr. Izhar ni, segera daftar. Pada 3 Disember sehingga 13 Disember. Apa yang seronoknya? Satu, yang package ini dia menawarkan 4. Pada tarikh bersama dengan Dr. Izhar ni, kita menawarkan 4 package. Pilih mana satu yang mampu, mengikut kemampuan. Satu package Hijrah 300 meter, duduk di Mira Ajiat, duduk di Concord untuk di Madinah. 300 meter full board. Kemudian package Baiduri. Package Baiduri duduk Ilah Masyair berhadapan. Ilah Masyair ni berhadapan dengan Safwa, orang yang selalu kenal. 5 bintang ni. Kemudian duduk di Saja Al-Madinah 300 meter. Kedua-dua 300 meter. Okey. Full board. Kemudian ni package Nilam dan Topaz. Selepas itu Nilam dan Topaz ni kedua-duanya clock tower dan kedua-duanya disediakan termasuk dengan train. Termasuk dengan train, yang mana duduk kedua-dua hotel ini di Hajar Movenpick untuk Nilam dan Fairmont untuk di Topaz. Package Topaz. Kedua-duanya duduk di clock tower 50 hingga 80 meter sahaja jaraknya ke pekarangan masjid. Dan di Madinah sama, di Anwar Madinah Movenpick full board, iaitu makan pagi, tengah hari, malam. Untuk Madinah untuk Nilam sahaja option. Untuk clock tower ni ada 2 tadi, hotel orang cakap ni package dekat, package clock tower. Ada orang panggil package clock tower, ada orang panggil package dekat. Ni dia, tabung haji ada 2. Satu pilihan makan sendiri di Mekah. Sebab apa? Sebab mereka ni ada ramai yang banyak pengalaman dan mereka ada pilihan makan yang banyak di Mekah. Ada macam-macam nasi Arab, ada macam-macam. Kalau nak ni, kemudian di clock tower tu sendiri pun ada makan banyak bang. Macam-macam. Ada P3, ada P4, ada P9, ada P3, P4 tu ada makan-makan. Macam-macam. Ada food court bang. Duduk sebelah bangunan Safwa tu pun ada makan macam-macam. Ada disaji, ada apa macam-macam. Roti canai, ada nasi Arab, ada macam-macam kek, ada bakso, pastry, ada bakso, ada macam-macam ada. Sebab itu mereka ni. Kedua, kenapa tabung haji buat macam tu? Ada yang mereka ingin perbanyakkan ibadat di Mekah. Iktikaf di Mekah. Sebab itu mereka tak nak kejar masa dan ingin uruskan masa mereka sendiri waktu di Mekah. Sebab itu kita buat 2 option. Tetapi bagi mereka yang tak nak fikir dah, nak cari-cari ini, nak cari makanan, nak buat ibadat, nak apa semua kita nak senang. Bergerak-gerak ni semua senang. Okey, ambil package Topaz. Package tower. Dua-dua ni clock tower. Manakala sampai di Madinah, kedua-dua package ini setelah naik train, dah termasuk sampai naik train, duduk Madinah full board. Makan pagi, tengah hari full board. Bukan papan penuh bukan? Ya, bukan. Makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Makan malam bang. Daripada jemaah kita tengok ni bang. Muhammad Solehin. Package beberapa hari. Umrah berkali ada disediakan khusus umrah tak? Okey. Package berapa hari? Kita ada package ni ada ikut penerbangan. Ada yang 8 malam, ada 9 malam, ada 10 malam, ada 11 malam, kan? Ada yang 12 malam. Okey.
Contohnya 14 hari 12 malam, 12 hari 10 malam. Kenapa dia berbeza-beza tu? Sebabnya penerbangan pergi dengan balik tu dia akan ada perbezaan masa, dan waktu itu waktu penerbangan tu tak dikira malam. Tabung haji kira malam. Sebabnya waktu check-in kita tu, kita nak waktu check-in kita tu. Okey, ada banyak pilihan. Okey. Kalau pada tarikh lah. Ikut availability. Yang mana sesuai dengan jemaah sendiri pun ya juga. Sebagai pilihan ikut tarikh. Kadang-kadang kenapa ikut pilihan jemaah? Kenapa? Terutamanya mereka yang akan membawa isteri dan anak-anak perempuan, wanita. Mereka perlu memilih tarikh yang mereka dalam keadaan, kalau boleh dalam keadaan suci. Sebab itu kita kalau ni jangan cepat-cepat buat keputusan. Bincang dulu dengan wife, bincang dulu dengan anak-anak. Okey, tarikh ni terutama waktu di Mekah. Kalau boleh waktu buat umrah tu dapat buat umrah. Kedua di Madinah dah boleh masuk Raudah. Bukan mudah nak masuk Raudah, masuk taman syurga bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mana kita pakai nusuk sekarang ni. Sebab itu kalau boleh untuk pemilihan tarikh tadi, selain daripada tips yang first time pergi Madinah dulu, saya sarankan. Kalau yang dah biasa dah pergi ke Mekah dulu. Okey, selain daripada tu, tips kedua untuk pemilihan tarikh, pilihlah tarikh yang kalau boleh pasangan kita dalam keadaan suci berada di sana. Supaya mereka berpeluang untuk tunaikan tawaf, umrah, tawaf dan sa'i, ataupun menunaikan ibadat. Mereka puas untuk tetapi kalau macam yang hujung-hujung tu dah betul nak makan ubat, stop, tak apa, tak ada masalah. Ini yang first tu kan banyak kan. So masalah nanti sakit pula nanti. Sebaiknya kita plan waktu yang keadaan suci. Okey. Bang, soalan daripada Haji atau Haji Solehin kot ni. Saya rasa dia pernah pergi haji ni. Kalau warga Singapura boleh pergi dengan tabung haji tak? Warga Singapura. Untuk warga Singapura ni. Wak ni orang Singapura ke? Enggak tahu ya. Okey, kalau kau orang Singapura kan, ya boleh aja. Kalau dengan orang Malaysia ni boleh dimasukkan orang tabung haji ni. Dia tak ngira ya. Dia tak ngira. Bang, soalan sendiri. Ya, terus. Kalau first time, baik masuk Mekah dulu ke masuk Madinah? Okey. Untuk yang first time, kita dah jawab tadi. Untuk yang first time, kami sarankan tipsnya ambil masuk ke Madinah dulu. Kenapa? Okey, kenapa? Satu, kenapa kita ambil ke Madinah dulu? Satu, kenapa supaya kita biasa dengan cuaca di sana. Cuaca di sana tak seperti di Malaysia. Kalau katakan kita macam akhir tahun ni musim sejuk. Sejuknya tak seperti kita di Genting, di Cameron, di tempat-tempat sejuk kita kan. Yang mana berangin, basah. Tetapi di sana berangin tetapi kering. Ya, iklim khatulistiwa bang. Kita mereka kering. Sana kering bang. Kering. Okey. So tips dia, kalau tips kering tu bawa lip balm. Tapi kalau orang lelaki boleh abang kata Haji Asfar boleh pakai lip balm. Tapi jangan merah dia kata. Jangan merah. Kadang-kadang ada yang plain kosong. Dia plain saja, pakai yang tu. Tapi saya seram sikitlah. Kadang-kadang kayak gitu kan. Melekit-lekit kan. Tapi sebaiknya pakai. Sebab dia nak buka mulut nak cakap. Ya, betul, pedih. Makan nanti dia koyak kat dalam-dalam ni. Kat tepi-tepi ni kan. Okey. Selain kadang-kadang air pun kena banyak minum bang. Ya, selain daripada tu kena banyak minum air Zam-Zam. Sampai di sana minumlah air Zam-Zam. Di mana air Zam-Zam itu adalah air yang hadiahkan. Air yang dihadiahkan Allah, yang mana air syurga. Apa saja yang kita niatkan, kata Rasulullah SAW, apa yang kita niatkan sewaktu kita nak minum air Zam-Zam tu, tercapai saja. InsyaAllah. Dan ada doa je. Nanti belajar. Nanti kita ada kursus umrah. Kursus umrah. Bagi mereka yang berada di Lembah Kelang, insyaAllah kursus umrah kita akan ke udara, akan di nanti kita akan ceritakan di ujung. Tapi tak nak ujung nanti bang. Benar, ujung.
Okey. Cepat lah. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, teruskan. Selain daripada itu juga, selain daripada itu juga kita nak bagi tahu macam mana tips lagi nak pilih. Okey. Cikgu bahasa Arab baru ada masuk ni bang. Cikgu bahasa Arab. Terima kasih Ustaz. Semoga Allah merahmati ni. Cikgu bahasa Arab masuk. Masya-Allah. Terbaik cikgu. Okey, selain daripada itu juga share dan follow. Ramai tak follow lagi ni. Betul. Ramai orang tanya asyik tengok harga je kan. Lepas tu full board direct flight kita tak. Sebenarnya first tadi kita tengok, kalau kita first time kita masuk Madinah dulu. Kemudian kita dah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita pilih Madinah? Sebab kalau kita dah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita boleh minta syafaat pada Rasulullah dan kita akan bawa syafaat Rasulullah tu bila nak menunaikan umrah nanti. Kita akan rasa lebih tenang. Bila kita di Madinah, Allah Rabbi, memang rasanya cukup tenang. Cukup tenang. Ketiga, kenapa buat pergi ke Madinah dulu? Kerana kita boleh buat persediaan lagi terakhir. Yang mana kalau bersama dengan tabung haji, kita akan ada program yang kita susun atau cara bebas dan kita buat pengisian untuk ni ibadat umrah. Kita buat ulang kaji ibadat umrah bersama dengan mutawif, bersama dengan ustaz di sana sebelum kita pergi. Contohnya kita ada 13 larangan, 13 pantang larang. Boleh ke lelaki pakai kopiah selepas niat, boleh ke pakai pin, dah pakaikan ihram, boleh ke kita pinkan kita punya ni takut tertanggal. Lelaki lah lelaki. Kalau orang perempuan boleh ke pakai dagu macam ni, ke dagu macam ni, ke boleh ke tutup macam ni. Kena tanya, kena tahu. Kena belajar. Ulang kaji. Barulah kita buat ibadat umrah kita dengan yakin sebab kita dah ada ulang kaji. Barulah seronok. Kita buat umrah, kita confident. Sebabnya umrah ni kita kena tunaikan dengan sempurna mungkin. Sebab dia boleh mengakibatkan perkara-perkara yang tidak elok lah. Berlaku. Sebab dia akan bawa ke Malaysia. Haji Asfar tu dia berlapik tu cakap, saya terus dia cakap, main. Kalau ni saya nak bagi tahu. Jika lelaki terutamanya, jika kita buat umrah dan kita tak menjaga pantang larang kita, kita masih dalam ihram. Dan menyebabkan banyak perkara-perkara yang kita akan terkesan. Contohnya, kalau kita dalam ihram, kita tidak boleh menjadi saksi ataupun menikahi anak kita. Bayangkan kalau kita dalam ihram lagi ni, kita tak betul-betul putuskan kita punya dalam ihram. Kan? Kita tak betul-betul lunaskan dia. Kita akan bawa ihram kita akan bawa tu, kita masih dalam ihram dan sehinggalah kita selesaikan dia. Bayangkan kalau kita bawa balik ke Malaysia dan kita nikahkan anak itu tidak sah. Anak cucu kita tak sah nanti. Bahaya. Sebabnya pernikahan itu tak sah. Sebab mereka yang menunaikan umrah dan tidak melunaskan dan tidak melepaskan ihramnya dengan betul, kita dianggap masih berada dalam keadaan ihram lagi. So kita kena buat berhati-hati kalau buat umrah. Ibadat yang nampak macam sekarang ni macam orang pergi bersantai-santai saja. Orang-orang sekarang ni banyak ni macam pergi melancong saja. Tetapi itu sebenarnya ujian juga untuk kita. Untuk zaman sekarang ni macam-macam. Apa yang ada di Malaysia dah ada sama kat sana. Zaman dulu-dulu, awal-awal dulu ada. Macam Haji Asfar pergi awal-awal dulu kan. Sama macam dengan saya juga tengok dulu awal-awal dulu. Benda-benda macam tu tak nampak.
Macam contoh kan, kedai-kedai kopi Starbucks ke, McD ke, apa nama, Burger King ke, macam-macam lah. Dulu dekat Saudi tak ada. Tak ada. Sekarang ni, akhir-akhir ni, apa yang ada di Malaysia lebih kurang ni. So menyebabkan kita punya perasaan tu tak seperti kita berada di sana ni. Tapi kami yang dah mengalami nampak perubahan tu lah. Bagi yang first time ataupun yang tak nampak tu tak rasa pun apa yang kami cakap ni. Cumanya pesan kami sampai kat sana, cuba jaga kita punya ibadat. Dan kita try perform ibadat kita sebaiknya. Kenapa payah kita bagi tahu. Satu, kat sana walaupun kita rasa kita mampu dan kita rasa kita nak buat umrah tu bila-bila masa, ataupun kita dah nampak macam orang lain biasa je. Itu antara ujian dia. Kadang-kadang kita ada duit, kita sampai kat sana, tapi kita tak rasa kita nak buat perform betul-betul. Kenapa? Kerana orang-orang kat sana pun lebih kurang je. Kadang-kadang dia menjadi ujian kat kita. Sampaikan Pak Arab pun boleh nampak rambut-rambut contohnya. Kita nak betul-betul beli kup orang Arab sendiri pun tak. Kita ni bukan selalu datang. Mereka siap cakap dekat kita kan, kamu buat dosa, kamu kembali. Kami buat dosa kat sini, Kaabah di depan kita, kami dia jawab macam tu. Macam tu dia jawab. Kami buat dosa tak ada masalah, tapi dia tak tahu ni mati tu bila-bila masa kan. Bang, ada soalan daripada Muhammad Saleh bang. Itulah. Harga dah all in ke? Ada hidden cost tak? Harga tu untuk berapa orang sebilik? Kita tak main nyorok-nyorok ni. Kita special daripada Tabung Travel ni. Kita, kelebihan kita Tabung Haji ni yang paling sekali kita tak buat package kalau tak confirm flight. Kita tak buat package kalau tak confirm seat. Tak confirm hotel dan tak confirm visa. Dan semua package-package yang kita tawarkan adalah package yang tak ada hidden. All in. All in. Kalau macam saya cakap awal-awal tadi, yang bagi yang mereka yang baru join, kita nak bagi tahu. Itu antara cara operasi tabung haji. Selain daripada kita ada Haji Solehin mengetuai untuk sektor KLIA, tim-tim yang sangat hebat yang akan sambut menyantuni Dioufur Rahman semua di KLIA. Mereka akan membantu tuan-tuan walaupun waktu pagi, waktu malam, ke waktu petang ke, tengah malam. Mereka bersedia untuk ni. Mereka ada kaunter khasnya di KLIA akan sambut tuan-tuan dan perempuan semua. Di Anjung Tinjau Dia Anjung Tinjau. Kita tak ada hidden package. Tak ada hidden ni. Hotel kita pun, package kita pun kita tak ada sampai bilik berlima orang, 6 orang untuk turunkan harga. Tak. Kita package kita kalau kita tulis contoh jarak tu kalau kita Google 250 meter hingga 300 meter. Kita tulis kat pamphlet kita 300 meter. Kita tak tulis 250 meter. Lebih kan sikit. Kita ambil yang paling tinggi tu. Sebabnya daya upaya orang berbeza-beza. Tabung haji kalau boleh, kita bukan nak keuntungan, tapi kita nak menyantuni Dioufur Rahman. Okey. Terima kasih kepada yang join, Jay Jaafar, Rosli Taha, Siti Salma. Terima kasih ramai yang join. Alhamdulillah. Syamil, Azrus, Norma Kadir, Noria Muhammad, Ambers, Sport Jersey, Arpiah, Laili, Sufia. Semua ni insya-Allah kita akan kongsi. Terima kasih. Insya-Allah kita akan kongsikan ilmu-ilmu insya-Allah selain daripada tip-tips. Okey, package kita bagi yang baru join, kita ada 4 package. Kita package hijrah, package ekonomi kita dan Baiduri. Package hijrah dan package Baiduri. Sama-sama. Semoga Allah merahmati Muhammad Solehin dan mendapat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, package ekonomi kita iaitu kita ada package hijrah dan package Baiduri. Package hijrah dan package Baiduri ni package yang mana di Mekahnya duduk di Mirat Ajad dan di Madinah duduk di Concord, jaraknya lebih kurang 300 meter untuk dua-duanya. Package Baiduri duduk package yang orang kata Safwa, berhadapan dengan Safwa. Safwa tu orang selalu sebut Safwa. Tabung haji guna Prestige Ilaf Masya'in nama dia. Kemudian di Madinah 300 meter juga. Kemudian 5 bintang. Nenas bang. Ya, Nenas. Semua package tu terbang sekali ke nanti?
Semua package yang Abang sebut 4 tadi tu. Betul. Untuk package bersama dengan personality ni, Dr. Izzah, kita ada pilihan 4 package tadi. Kalau saya cakap ada 4 pilihan package tu, betul. Dia akan terbang semua. Sebabnya kita akan ada tim yang berbeza. Kita akan ada mutawif yang berbeza. Kita akan ada guru agama yang berbeza. Setiap package. Dan personality ni pun bukan buat kerja. Ustaz ni akan bagi ceramah sahaja. Kelebihannya kita tak nak ustaz penat. Ya, Prof Izzah lah. Prof Izzah ni akan bagi ceramah umrah, ceramah khas di Mekah dan ceramah khas di Madinah. Insya-Allah. Dan di Madinah specialnya kita akan bawa di luar. Untuk rasa vibe orang Saudi, vibe orang Arab, kita akan bawa di ladang kurma waktu malam, singgah di Quba, solat sunat 2 rakaat lagi, lepas tu baru singgah di Quba, kemudian kita makan malam bersama Al-Fadil Ustaz Prof Dr. Izzah, sambil makan malam nasi Arab. Nasi Arab. Vibe dia dengan lampu-lampu, kemudian di pohon kurma, lepas tu dengan cahaya. Boleh petik kurma tak? Iya. Boleh petik tak? Boleh kalau dia berbuah. Dengan izin lah. Kalau dia berbuah. Kenapa saya jawab macam tu? Haji Asfar ni memang dah tahu dah sebenarnya Ramadan waktu musim panas sahaja yang kurma berbuah. Dia nyakat ni, kuat nyakat. Kan dia akan masak kurma ni akan masak waktu musim panas. Ramadan. Okey. Tetapi Pak, kita nak kongsikan kat ini. Seronok tahu kalau pergi yang bersama dengan Profesor Dr. Izzah ni, dekat situ juga ada dijual kurma Pak. Sebab tu Pak cakap tadi nak petik kurma, boleh, memang ada jual kurma dekat situ. Boleh dia belilah. Dia ada kedai. Dia beli lah. Dia beli. Di situ juga ada jual aiskrim. Aiskrim. Ada jual waffle. Ada juga kalau anak-anak nak tengok burung. Dia ada pet zoo. Kecil lah. Mini zoo. Mini zoo. Dia ada burung-burung, ada apa-apa. Ada burung-burung. Dekat situ. Ada mini zoo. Seronok kan? Boleh bagi makan lah. Lepas tu boleh bagi makan. Dia lepas tu ada fountain sikit lah, air pancut sikit. Tempat ala-ala ni kan. Ala-ala Arab Saudi. Orang ambil gambar, makan sambil gitu. Macam orang Arab kan. Makan ni ambil tangkai kau. Makan ni. Allah, seronok. Sok boleh sok lah. Tapi seronoknya kan, kalau tanya saya lah kan, paling seronok sekali adalah bersama dengan tempat-tempat tu sampingan saja yang tabung haji sediakan. Memang ni, tetapi paling hebat sekali, yang paling best adalah bersama dengan murabbi. Kenapa? Waktu inilah kalau kata ada ketergelinciran, kalau ada kemuskilan, tanyalah pada ustaz, apa yang terbaik. Contoh kan, tanya kat ustaz, apakah waktu terbaik untuk saya buat solat sunat taubat? Tanya pada ustaz. Saya ni memang banyak dosa. Kita semua banyak dosa. Kan? Bukan kita saja. Sedangkan Nabi Adam pun gusar dengan dosanya. Gusar besok nak waktu penghakiman, tahu? Semua nabi-nabi pun gusar dengan dosa-dosa, dengan apa yang akan dibawa bertemu. Lagikan kita lagi pada zaman-zaman akhir zaman, lagi macam-macam. So kita tanya, paling yang terbaik sekali adalah untuk waktu bertemu dengan Allah, kita dah terhapus dosa-dosa kita. Tanya dengan ustaz, macam mana ustaz nak buat taubat? Adakah dengan solat taubat? Adakah wajib kita mandi taubat? Adakah cukup dengan mandi taubat saja ke? Bagaimana kaedah yang cantik untuk buat taubat? Adakah waktu terbaik di sini, di Madinah, untuk saya buat taubat? Di Mekah untuk taubat?
bila masanya, di mana tempatnya, bagaimana kaedahnya, apa surah yang patut saya bawa. Tanyakan macam mana saya nak ni kan, bagaimana kita nak rasakan. Selain daripada tu juga kita tanya kepada ustaz. Ustaz, kalau katakan nak ni kan, ustaz, boleh ke ustaz semakkan bacaan Al-Fatihah saya? Al-Fatihah. Penting tu. Sebabnya Al-Fatihah ni kita bawa dalam rukun solat kita. Kalau rukun solat kita tak sempurna, macam mana solat kita nak diterima? Betul. Minta ustaz, tolong dengarkan ustaz. Lepas tu ijazahkan saya ke ustaz. Terima kasih ustaz. Berkati ni kan, memudahkan saya, berkati ilmunya ustaz. Terima kasih saya terima ilmunya macam tu. Katanya di dalam masjid nama ni Nabawi pun ada halakah ada bersama dengan tu perbetulkan bacaan, betul Al-Quran kita, tajwid kita. Tapi kalau dengan Arab jangan main-main. Tapi dengan orang Malaysia, kelebihan orang Malaysia, kan kita kongsikan kat ini ya. Pengalaman lah, kita pun tak belajar, tak pandai juga. Tapi kita ceritalah ya. Kalau orang Arab sendiri pun susah nak sebut bahasa tau. Sebab dia pun ada keras lidah dia. Tetapi orang Malaysia lidah dia lembut. So nak mudah sebut tu senang. Gulung lidah. Gulung lidah. Tapi melainkan dia tu tak susah, itu lain lah. Itu kan. Itu akhir macam mana hukum? Dia ada hukumnya pula. Kalau dah habis dah tu, dah usaha dah tu, itu dah kira dah tu. Yang penting usaha. Tapi saya ada tengok video Video apa? Itu saya tengok daripada TikTok juga ni. Saya tengok ada seorang makcik muslimat lah, perempuan. Dia sumbing Okey, faham. Dia sumbing kat sini, sumbing sini. Dia baca Al-Quran, masya-Allah Padu tak ada. Kalau kata kita ni kan cakap sebut tak boleh tu kan. Kalau kita usaha insya-Allah boleh. Tak pun ambil lidah tu, jentik 2-3 kali. Macam mana ambil je lidah tak boleh lah. Tak boleh. Tak boleh lah. Tak boleh. Lidah kena tarik. Tak boleh. Tak boleh itulah. Tapi itulah kena berkat tu guru insya-Allah. Untuk guru kan. Ambil dah air zam-zam tu, kita doa, ya Allah kelembutkanlah lidah aku ni dapat menyebutkan perkataan-perkataanmu dengan ayat-ayatmu dengan lebih indah. Dan seperti yang engkau hendakkan. Dan masukkan sucikan hatiku ya Allah. Hilangkan kotor-kotoran dan dosa dan sikap-sikap mazmumah ni ya Allah, yang apa yang dah melekat hatiku, dan masukkanlah dengan sikap-sikap mahmudah ya Allah. Sikap-sikap ni yang boleh menghiasi diri dan jantung kita ni untuk sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan lebih indah macam tu. Allah. Doa penutup ke apa? Boleh. Okey, penutupnya apa? Okey. Haji Asfan ni nak tutup dah ni ya. Ingat ke doa penutup dah ni, Mak? Doa bukan. Okey. Kita belum baca lagi kursus umrah kat mana, Mak? Okey. Kita ceritakan kursus umrah kita. Selain daripada ni, bagi mereka yang berminat untuk menempah package umrah, kita ada 12 cawangan yang berdekatan dengan tempat-tempat tuan-tuan dan puan. Satu daripada kita bacakan daripada belah utara. Utara tu Haji Asri dan timnya, iaitu daripada pejabat cawangan Alustar. Nombor telefon dia 012 608 apa dia bunyi tu, Bang? 2474. Okey, canggih sangat. Dia ingat kita bersembang dengan dia ni. Kita maaf. Bukan. Kita tidur. Kita teruskan bang. Okey, bang, ada soalan bang daripada Syariza Sobri. Nama lebih kurang abang kat ni. Salam Ustaz, hari ni masih available ke? 3 Disember ni. Masih tak banyak, tapi masih ada lagi. Tak banyak tapi ada. Kena cepat. Kalau nak pergi macam mana bang? Kalau nak pergi, saya akan bacakan ke pejabat-pejabat cawangan. Ataupun ada lagi soalan bang? Ya. Ada lagi soalan, banyak agak soalan ni. Silakan. Suhani Jalan. Kalau ada soalan tulis dulu. Sebelum kita kalau tak kita tutup ni. Okey, hujung bulan 12 dan awal Januari, cuaca sejuk melampau pada waktu malam. Badan tak tahan sejuk. Nak tips untuk bertahan. Baik.
Baik. InsyaAllah hari ini kita kongsikan ya. Satu, bawa baju panas. Malam kan? Bawa baju panas, pastikan bawa baju panas dan stokin. Dan stokin. Kedua, tipsnya kurangkan minum air limau. Air limau lah. Kurangkan bukan air sejuk kan? Kurangkan, air limau kena kurang. Sebab kat sana Pak, banyak dia bagi air limau ni. Air oren lah. Air oren ni. Banyak kat sana. Lagi sejuk kita tengok kuning, lepas tu yang fresh pula. So kita digeram. So menyebabkan kita akan sakit tekak dan kita akan sesama dan kita akan mudah sakit. Sejuk lah. So bila dah seram sejuk, lagi kena sejuk, lagi kita demam. Dah tak boleh nak buat umrah. Okey. So banyakkan minum air suam, air zam-zam. Ketiga, jangan lupa bawa ubatan yang mencukupi. Okey. Kalau boleh bawalah bam-bam yang pemanas tu. Kemudian kalau boleh tak tahan sejuk sangat. Kalau malam kan di bilik tutup aircon. Tapi kalau orang perempuan memang boleh pakai stokin apa semualah. Tapi memang sejuk memang sejuk dan berangin. Dan dia selalu sebenarnya kalau macam kami pakai ridak tu. Lelaki pakai kita jaket, pakai ridak lagi. Lepas tu memang kadang-kadang malam pun kita pakai stokin. Yelah bang, kalau katanya pakai baju satu lai sejuk, pakai 2 lai. 3 lai sejuk, pakai 4 lai. Kalau Asfar, dia pakai 4 lai, nampak macam badan saya. Kalau kena saya pakai, mau. Pakai tebal sikit. Betul. Okey, dah kurangkan makanan-makanan yang menyejukkan lah. Menyejukkan, betul. Okey bang, daripada Encik Saliza tadi, saya daripada Penang nak kontak siapa? Boleh bacakan nombor phone? Boleh. Kalau daripada Penang, boleh telefon Haji Syahril dan timnya. Boleh. Tulis 019 227 7397. Saya ulang Haji Syahril 019 227 7397. Dapat Saliza Sobri. Kalau dapat, tulis dapat. Okey. Terima kasih. Seterusnya kita ada pejabat Shah Alam, Hajah Aimi dan timnya. Hajah Aimi ni dan timnya berada di Anggrek Mall. Anggrek Mall. UTC. Shah Alam. Di UTC Shah Alam. Yang mana nombor telefon dia 017 222 5805. Nombor telefon 017 222 5805. Bang, daripada Puan Salma Ismail. Ya. Tuan Haji, bulan 12 sejuk sangat ke? Dia kalau ikut badan. Ikut badan kita. Kadang-kadang bagi mereka sebab subjektif nak cakap, ada suhu tu boleh sampai ke 16. Tengok kalau katakan awal-awal bulan 12 tu, tak adalah sejuk sangat, tapi dekat akhir tu sejuk, tapi ada juga sampai ke 14 darjah Celsius malam dia. Kadang-kadang boleh sampai ke, pernah kejadian waktu di Taif tu dah turun salji. So sampainya sejuknya di Madinah. Angin tu tiup sampai Madinah dan suhu mencecah di Madinah 6 darjah Celsius. Gitulah. Yang tu cakap berasap bang. Itu waktu malam lah, dekat dengan subuh. Malam tapi kalau macam tengah hari apa semua tu sejuk berangin lah. Kalau orang tanya lah. Nyaman lah. Sejuk berangin. Tapi ada kalau tanya ni Pak, kadang-kadang warga emas ataupun yang badan tak berapa tahan, daya ketahanan badan tu tak boleh, memang tak boleh tahan. Sebab mereka sejuk dan sejuk berangin dan sejuk. Kemudian angin tiup, sejuk. Bang, ada yang bertanya, Taif lagi sejuk ke bang? Taif lagi sejuk. Taif memang kawasan tempat tinggi. Tapi cumanya sekarang ni banyak. Kalau kita cerita, mungkin ada pengalaman sebelum ni. Kalau compare dulu lagi sejuk. Tapi sekarang ni dah banyak construction apa, tak adalah sejuk macam dulu, tapi masih sejuk.
masih sejuk. Ada pokok-pokok banyak ditebang lah. Dah pembangunan kan. Mereka buat theme park lah, macam-macam lah sekarang. Okey bang. Bangunan hotel. Kabel car pun ada katanya bang. Kabel car ada macam-macam ada. Lagi kita ada buah-buah kat sana. Saya saya selalunya kalau pergi kat Cameron tu, saya makan Apple. buah strawberry tu, kecil-kecil dan kadang-kadang tak cantik bang. Lepas tu masam. Yang saya pergi yang baru ni bang, saya beli tu murah. Saya buat try lah kan. Cakap adik tu pandai pula cakap Melayu. Cakap hijau lagi ni dik. Ni sudah masak bang, sudah masak. Lepas tu makan. Ui manis. Pula manis bang. yang tak masak tu manis. Dia hijau-hijau sikit. Masam pula. Lepas tu manis bang. Lepas tu besok saya cakap okey, saya bawa 2 pack. Dia cakap hijau, okey, yang ni abang bawa balik. Besok tu saya bawa dasar. Kebetulan memang flight tu besok nak balik dah. Cantik lah. Rasa balik rumah, Allah manis bang. Hijau lah. Memang beza. Dah merah lah. Merah lah, dah merah. Dia dah tua tapi dia bahasa ni rasa dia kat situ beza. Lepas tu dia bagi madu. Dia tak ada celup gula kot. Tak ada Tak ada. Dia celup coklat lah biasa. Celup coklat. Tak ada. Tapi original sana. Dia ada buah apple sana. Lepas tu buah limau, buah jambu. Sanalah. Lepas tu paling best sekali buah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad delima. Buah delima besar-besar. Allah seronok. Itu makanan sunnah semua. Okey bang, kita terus korang. Okey, kemudian di KL kita ada 2, di KL di Lembah Kelang. Di Lembah Kelang kita ada 3 pejabat yang boleh menyantuni Duyufur Rahman semua bersedia untuk kehadiran tuan dan perempuan, iaitu satu di Jalan Tun Razak, iaitu di bangunan tabung haji sendiri. Yang mana nombor telefon Haji Ismail boleh kita bagi kat sini 019 387-4714. Bagi mereka yang dekat-dekat dengan KL, boleh Kuala Lumpur. Boleh datang berjumpa dengan tim Haji Ismail, nombor 0193874714. Seterusnya di bangunan Selborne di sini, iaitu berjumpa dengan Hajah Apilah dan timnya, boleh membantu menyantuni semua Duyufur Rahman. Nombor telefon 0192738561. Saya ulang 0192738561. Seterusnya bagi mereka yang berdekatan dengan kaum baru sekitarnya lah. Boleh datang jumpa. Ramai tim kat sini. Okey, seterusnya di Putrajaya. Putrajaya kita ada tim Ustaz Haji Azmi lah. Haji Azmi, nombor telefon 019-473-2524. Saya ulang 019-473-2524. Lokasinya berhadapan dengan Masjid Besi. Masjid Tuan Mizan. Tuan Mizan seterusnya turun ke bawah, kita pergi ke Johor Bahru. Johor Bahru Johor dulu bang. Lepas Seremban dulu. Johor Bahru Haji Afan. Okey, boleh bang. Dah tersebut dulu dah. Silakan bang. Johor Bahru Haji Afan dan tim, nombor telefon 012-710-1390. Di bangunan tabung haji. Di Jalan Air Molek. Tabung Haji Johor Bahru lah. Seterusnya di Seremban lah, berjumpa dengan Hajah Zarina dan timnya di Seremban. Boleh datang jumpa dengan di Seremban. Kalau lepeh bang. Bukan. Di UTC Seremban. Di UTC Seremban, nombor telefon 012-214-7247. Tekan-tekan pasti dah opek. Nombor telefon 012-214-7247. Kemudian kita pergi Kota Baru. Haji Zawawi. Haji Awi kita. Aja cerita okey. Haji Awi kita 013 928 04 kali. Dia shortcut. Ulang balik deh. Ada. 013 928 8 0000. 04 kali.
Comel. Tak boleh. Kalau boleh, komen boleh. Okey. Dah kenal Baluk ni. Sampai dia betul kenal Baluk. Kita terbang ke Sabah. Sabah kau. Boleh bakal kau. Boleh bakal kau. Kau tak kenal Baluk, Haji Idam. Ya. 013 860 9282. 013 860 9282. Boleh kalau kau. Boleh. Kita ke Ni kucing bang. Dia bunyi dulu bang. Kita ke kucing Haji Suamdi berapa 019 878 Ya 2290. Okey. Itu kita ada semua dapat ya. Alhamdulillah. Okey, untuk kursus umrah pula, kursus umrah kita akan adakan pada hari Sabtu. InsyaAllah Sabtu ini pada tempat-tempat yang dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Bukan akan kami kongsikan di Rumah Biru insya-Allah. Di Rumah Biru. Di Rumah Biru ataupun Rumah Pink, kalian boleh follow, boleh tengok di sana insya-Allah. InsyaAllah pada hari besok kita akan kongsikan untuk kursus umrah. That's why sebab itu kita minta follow kita banyak lagi info-info yang kita akan kongsikan dengan package baru. Package umrah ziarah kita akan keluarkan juga dalam masa terdekat, iaitu umrah ziarah Turki yang bulan 12 dah penuh kita akan buka lagi. Semalam pun dah tanya. Ya, umrah ziarah kita akan buka baru. Kita akan buka umrah ziarah Turki, kemudian kita ada umrah Egypt, umrah Kairo. Kita akan buka lagi umrah Kairo. Tahun bila bang? Untuk 2026. Cepat. Kena cepat Follow rapat-rapat. Follow rapat-rapat. Ada banyak lagi kita akan kongsikan. Package umrah Dubai pun ada. Umrah ziarah Dubai. Ya, harga istimewa. Tak pernah tak istimewa. InsyaAllah. Kita bagi tahun ni kita memang all up bagi semua. No hidden cost bang. No hidden cost. Full board kecuali nilam saja. All in bang. Kita ada 4 package mudah je. Kita summary-kan. Kita ada 4 package. 2 package ekonomi, 2 package clock tower. Clock tower memang termasuk Haramain Train. Kemudian semuanya full board kecuali nilam. 2 jam. Laju bang. Mudah sekarang. Mudah. Allah Rabbi. Semoga Allah merahmati kita, usaha Alhamdulillah. kita, dan apa yang kita buat ni Allah menjadikan, semoga Allah menjadikan ia salah satu ibadat. Allah catat sebagai jalan kita insya-Allah. Dan Allah permudahkan niat-niat semua pendengar-pendengar untuk mengerjakan haji dan umrah bersama ahli keluarga dan capai hajatnya dan untuk menggandakan ibadat insya-Allah. Amin insya-Allah. Kita akhiri dengan mohon maaf jika ada salah silap terkasar bahasa, tersilap kata, terlebih gurau bicara. Makan tak ada. Okey. Syukur alhamdulillah. Digunakan hujan yang gerimis tadi. Ya, insya-Allah. Doakan saya Ustaz, saya flight hari itu dengan TH. Allah. Doakan saya. Dia soal macam dia nak ni tapi rupanya ya Allah. Ya insya-Allah. Semoga Allah merahmati siapa namanya katakan kita doakan dia tak apalah. Merahmati dan berkati kan kehidupan yang baik, diberikan kesihatan sehingga dapat menunaikan umrah dan dapat umrah yang makbullah dan ibadat yang diterima Allah insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Alhamdulillah. Sekian saja. Itu sahaja daripada kami. Bebelan petang ini untuk Ziar. Okey, itu sahaja. Jangan lupa follow rapat-rapat. Ya, insya-Allah kita akan kongsikan dalam episod seterusnya insya-Allah. Okey, kita tangguh dengan tasbih kafarah dengan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.